A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah kurnia serta rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bersama-sama pada malam ini untuk menunaikan solat maghrib berjemaah, seterusnya berkongsi mendengar sedikit tazkirah ataupun perkongsian ilmu insya-Allah. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Pengerusi Surau Ad-Diniyah serta seluruh ahli jawatan kuasa Pusat Tahfiz dan juga Surau Ad-Diniyah, tuan-tuan guru, tuan-tuan Bilal, yang saya kasihi lagi saya hormati adik-adik para hufaz jemaah yang hadir pada malam ni. Mudah-mudahan majlis kita pada malam ni diberkati dan juga dirahmati Allah insya-Allah. Jadi terima kasih sekali lagi sebagai makluman awal, malam ni kuliah gantian kepada Dr. Nazri yang tidak dapat hadir. Mudah-mudahan perkongsian saya pada malam ni alhamdulillah buat kali kedua saya bertemu dengan adik-adik para hufaz jemaah di Surau Ad-Diniyah. Allah beri saya peluang dan juga ruang untuk bersama-sama sekali lagi. Alhamdulillah, dan pastinya malam ni saya bawakan satu tajuk yang berlainan. Sebelum ni mungkin adik-adik yang ataupun jemaah yang nampak saya sebelum ni, saya membawakan satu sirah, satu kisah sejarah bagaimana satu emparium Islam yang bertapak di bumi Spanyol lebih kurang 781 tahun selenyap-lenyapnya sekarang tak ada satu pun ataupun tinggalan sejarah yang Islam tinggalkan dahulunya, yang gemilangnya dahulu. Islam itu telah dilenyapkan di bumi tersebut. Tapi malam ni insya-Allah tuan-tuan, adik-adik muslimin yang saya rahmati dan saya kasihi sekalian, insya-Allah pada malam ni saya ingin berkongsi satu tajuk yang saya rasa tajuk ni kita bukan sahaja di masyarakat di Malaysia ni baru saja melalui satu fasa yang dipanggil sebagai fasa yang dikatakan tajuk hikmah di sebalik musibah. Maksudnya kita baru sahaja melalui satu fasa yang dipanggil sebagai fasa pandemik COVID-19, dan juga beberapa lagi ujian yang Allah turunkan selepas daripada itu dalam tempoh 2 tahun. Bagaimana adik-adik, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, kita merasai pelbagai kekangan aktiviti yang biasa kita lakukan, yang biasa kelas-kelas pengajian yang kita hadiri, rumah-rumah Allah yang biasa kita imarahkan, kan, biasanya aktiviti-aktiviti yang menjurus kepada ke arah kebaikan, tetapi Allah beri sedikit ujian, Allah beri sedikit kekangan kepada kita tak dapat nak lakukan aktiviti-aktiviti yang biasa kita lakukan. Jadi bagaimana saya nak bawakan satu firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin. Kemudian Allah SWT sambung ayat seterusnya, allazina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat seterusnya 157, wa ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi adik-adik muslimin yang dirahmati Allah, kalau kita perhati apa yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157, sebenarnya terdapat beberapa keutamaan dan juga beberapa perkara yang Allah nak berikan bila mana Allah timpakan atau Allah berikan satu-satu musibah ataupun ujian kepada sesiapa yang Allah nak berikan. Sebab kita tahu bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusibhu minhu."
Sesiapa yang Allah nak berikan kebaikan kepada mereka, maka Allah akan berikan dia ujian ataupun musibah ke atas mereka. Jadi kalau kita lihat dan kita teliti apa yang dimaksudkan, apa yang Allah nak sampaikan sebenarnya dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah yang saya bacakan sebentar tadi, maksudnya ayat 155, wa nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Ada beberapa perkara yang Allah bila mana Allah katakan, bila mana Allah turunkan sedikit ujian, apa yang dikatakan dengan ujian yang Allah rumuskan, Allah terangkan, jelaskan di dalam ayat tersebut. Yang pertama sekali, bila mana Allah turunkan sedikit al-khawf, ketakutan yang pertama. Kemudian Allah sebut yang kedua wal-ju', bila mana Allah turunkan sedikit kelaparan. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, bila mana Allah berikan sedikit kekurangan harta, Allah berikan sedikit, Allah turunkan bila mana kekurangan harta benda, kekurangan tanaman-tanaman. Ini apa yang sebenarnya Allah nak sampaikan bila mana Allah turunkan ujian-ujian yang Allah sebut dalam Al-Baqarah ni. Allah sebut ayat seterusnya, Allah kata allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila mana kita dengar perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maksudnya konsep biasa ni, kalau kita ni biasa kita fikir konsep innalillah ni hanya terhad kepada bila dengar orang mati je. Salah. Sebab kita bila kita belajar bahasa Arab ni, tuan-tuan dan adik-adik, adik-adik yang dalam proses menghafaz Al-Quran ni, bila kita belajar Al-Quran, sebab Al-Quran bila kata bahasa Arab tu indah, kita belajar bahasa Arab ni, bila kita terjemah kadang-kadang bila kita nak tadabbur apa yang kita belajar ayat Al-Quran tu, kadang-kadang tak sama. Sebab kita terjemah kadang-kadang secara direct translation, secara terus. Tetapi makna di sebalik apa yang Allah nak sampaikan, Allah yang nak turunkan, Allah firman dalam Al-Quran sebenarnya lebih luas lagi. Sebab tu bila mana Allah sebut, bila mana Allah turunkan sedikit ujian, sebut allazina iza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila mana aku turunkan kepada mereka tu musibah ataupun ujian, maka katakanlah daripada Allah aku datang, kepada Allah aku kembali. Jadi konsep saya katakan bukan konsep bila dengar orang meninggal. Contoh adik-adik dalam perjalanan, bila tengok ada berlaku kucing kena langgar ke, ada berlaku apa-apa musibah menimpa, sama ada pada manusia, pada makhluk sesama manusia, makhluk yang Allah jadikan, maka sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi konsep tu bila mana kita belajar bahasa Arab ni sangat luas. Sebab tu dia kata kaedah bahasa Arab ni dah ada berapa banyak, 14 kan dia punya kaedah. Kita belajar tasrif fi'il dia, bila masuk, kalau kita sebut dakhala tu masuk, yang dahulu dah masuk lain kan, madkhul dah masuk lain, maksud dia lain. Jadi bila kita belajar ni, alhamdulillah, bila adik-adik tuan-tuan, bila kita tadabbur Al-Quran ni, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, bila kita tahu terjemahan, kita pergi langkah seterusnya, kita dah tadabbur. Jadi apa yang saya nak ceritakan tentang hikmah musibah di sebalik, ada hikmah di sebalik musibah yang Allah turunkan. Saya katakan bila mana Allah turunkan ayat yang terakhir dalam ayat yang seterusnya, ayat 157 dalam surah Al-Baqarah tadi, Allah sebut ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dalam ayat tersebut, adik tuan-tuan muslimin rahmati Allah, sebenarnya Allah ada beri 3 keutamaan. Allah sebut 3 keutamaan, 3 perkara yang Allah nak berikan bila mana Allah turunkan atau Allah timpakan ujian ataupun musibah kepada seseorang. Nabi sebut man yuridillahi bi khairan yusibu minhu. Kalau Allah nak berikan kebaikan kepada sesiapa, Allah akan beri, tetapi Allah akan beri dia ujian. Jadi saya katakan kita baru saja melalui fasa bagaimana Allah sebut bila mana Allah datangkan sedikit ketakutan. Ketakutan ni berkaitan dengan apa tuan-tuan, adik-adik? Berkaitan dengan hati kita. Saya katakan mungkin sebelum ni, saya ni bekas COVID-19 stage yang kelima tuan-tuan. Saya ditidurkan 2 minggu kat Selayang. Bagaimana waktu ketika itu tuan-tuan, Allah jentik hati saya, ahli keluarga saya alhamdulillah semua tak kena, saya seorang je kena. Anak-anak saya, isteri saya semua tak kena. Bila mana Allah turunkan, saya katakan memang antara kesan COVID ni adalah bermain dengan emosi. Mungkin ada ahli keluarga tuan-tuan, sahabat, kenalan, juga sahabat Korea, jiran-jiran tetangga tuan-tuan yang terkesan
Jadi saya katakan, saya berkongsi sini bagaimana bila mana Allah sebut, Allah datangkan sedikit kegentaran dalam hati itu, bila kita rasa takut disebabkan bukan kerana Allah SWT, maka sebab tu kita akan cari perkara-perkara yang bukan menuju ke arah Allah SWT. Itu sebab bila kita nak cari ketenangan, bila mana kita rasa emosi kita dah terganggu, itu yang ada sampai kes bunuh diri. Sebab apa tuan-tuan, kalau adik-adik, kalau kita tengok bagaimana kita nak mencari ketenangan ni, tak akan dapat melainkan dengan kita bersama Allah SWT. Sebab kalau kita tengok bagaimana kisah Nabi Musa, saya bawakan kisah Nabi Musa kan. Nabi Musa ni dia lahir, walaupun dia lahir, dia duduk dengan siapa? Dia duduk dengan Fir'aun kan, orang besar. Fir'aun, dia punya mak Asyah, isteri kepada Fir'aun. Bila mana satu ketika, satu cerita, dia nak leraikan perkelahian antara Bani Israel ni kan. Bani Israel ni orang yang apa ni, Fir'aun ni memang dia jaga kaum Bani Israel. Lagi bila mana dia, satu kisah bagaimana Nabi Musa dia nak leraikan pergaduhan sampai salah seorang daripada kaum Bani Israel itu terbunuh, dan dia larikan diri. Sebab apa Allah sebut, bila mana kita ni nak cari ketenangan, kita bersama dengan manusia tak akan dapat. Akhir sekali dia lari bersendirian tanpa ada, pada ketika itu dia, masa itu Fir'aun belum nak bunuh, masa itu Asyah mak dia masih sayang kepada dia. Tetapi bagaimana Allah nak tunjukkan, nak katakan bila mana kita ni mencari ketenangan, nak mencari sesuatu, bila Allah turun musibah, cari makhluk, cari bukan yang menjurus kepada Allah SWT. Allah cerita dalam Quran tentang kisah Nabi Musa. Dan akhir sekali Nabi Musa mengadu kepada siapa? Mengadu kepada Allah SWT. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-A'raf. Adik-adik menghafal Quran, surah Al-A'raf ayat 176. Apa Allah sebut kepada Nabi Muhammad SAW, kepada umat Nabi Muhammad, bila mana Allah sebut faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun kan. Maka ceritakanlah kisah-kisah ni kepada mereka supaya mereka ni berfikir. Allah sebut kepada, bila mana Allah turunkan wahyu Al-Quran mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah cakap, sampaikanlah wahai Muhammad kepada umat kamu. Sebab apa? Sebenarnya apa yang ada dalam Quran itu adalah kandungan isi-isinya Allah dah ceritakan sebelumnya. Sebab kita tahu ayat sebelum tu Allah nak cerita tentang apa? Dan surah Al-A'raf ayat 176 adik, Allah nak ceritakan tentang kitab Taurat, Zabur dan Injil kan. Kemudian Al-Quran datang selepas daripada 3 kitab tersebut yang melengkapi keseluruhan. Jadi dalam Al-Quran kemudian Allah sambung lagi di surah Yusuf ayat 111, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Maka sesungguhnya pada kisah-kisah mereka ni, maksudnya kisah umat-umat yang terdahulu yang Allah dah ceritakan dalam Al-Quran ni, terdapat pengajaran bagi mereka yang berfikir. Jadi itu sebab adik-adik, alhamdulillah yang ada di hadapan ustaz ni semua, alhamdulillah, bahkan para hufaz yang bukan setakat sahaja menghafal Al-Quran, malahan boleh tadabbur Al-Quran, dan juga yang paling baik bila mana kita dah belajar Al-Quran dan kita mengajar kepada orang lain, dapat manfaat, bersambung-sambung manfaatnya. Jadi itu sebab bila mana saya katakan 1/3 daripada Al-Quran ni sebenarnya tuan-tuan dan adik-adik, bila mana kita tadabbur, kita teliti apa yang kita baca. Kalau kita baca maksud terjemahan dia, sebenarnya adalah Al-Quran, kandungan dia adalah menceritakan tentang sejarah yang dah berlaku. Bagaimana kita tahu kisah Nabi Ayub dengan isteri dia Siti Rahmah kan. Tadi kita tahu kisah Nabi kita dulu, semua diceritakan di dalam Al-Quran. Kisah Nabi Ayub yang dia jatuh sakit sampai malu, sehingga isteri dia yang suruh Nabi Ayub ni minta apa? Minta Nabi Ayub ni mengadu, mohon doa kepada Allah untuk sembuhkan dia. Tapi Nabi Ayub ni sangat malu pada Allah. Begitu juga dengan Nabi SAW. Bagaimana bila mana Sayyidina Aisyah satu malam, bila mana dilihat Nabi, kita tahu Nabi ni bila dia beribadah ni, orang kita, bagaimana alim sekalipun seorang manusia tu, kita tahu mustawa level Nabi ni, kita tahu dia maksum. Tetapi bagaimana Sayyidina Aisyah sampai menegur kenapa Nabi beribadah ni sampai bengkak-bengkak kaki, sampai bukan memudaratkan diri. Tetapi apa yang Nabi jawab bila Aisyah tanya, bila mana Nabi selalu ni bangun tahajud, bangun malam sampai solat lama, bengkak kaki semua,
Nabi kata aku ni hamba kepada Allah. Aku ni hamba kepada Allah, apa yang aku hanya boleh buat walaupun aku ni maksum terpelihara daripada dosa, aku ingin jadi hamba yang bersyukur kepada Allah SWT. Tetapi Nabi ajar juga, Nabi sebut wa iza amartukum bil amri fa'tu minhu mastata'tum. Bila mana aku menyuruh kamu melakukan sesuatu, maka lakukanlah dengan apa yang kamu mampu lakukan. Sebab apa? Sebab Allah sebut la yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi itu sebab nak kaitkan dengan bila mana musibah ni, Allah turunkan musibah ni, maksudnya Allah tahu kemampuan kita ni bagaimana kita boleh nak mengawal diri kita, boleh nak mengatasi apa yang Allah berikan kepada kita. Tetapi saya katakan bila mana Allah turunkan musibah, Allah turunkan ujian, sedikit ujian ketakutan yang berkaitan dengan hati, ujian kelaparan. Adik-adik kita baru lepas saja melalui fasa bulan puasa. Sekarang ni dah Syawal pun dah nak habis kan. Bila mana bulan puasa kita tahu Allah turunkan ayat, Allah tersebut kewajipan berpuasa ni seperti mana. Dalam ayat berpuasa pun sama juga Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alaikum min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya Allah turunkan kewajipan tu, Allah sebut dalam Quran seperti mana orang-orang yang terdahulu berpuasa. Jadi sebab saya katakan Al-Quran tu menunjukkan, dah menceritakan apa sebenarnya yang dah berlaku. Kita ni berada pada umat Nabi Muhammad, umat yang terakhir ni, Nabi yang terakhir ni. Kita ni sebenarnya dah ada satu guideline sebenarnya yang diajar, yang ditunjukkan ataupun yang telah diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi, dan Nabi sampaikan kepada kita. Jadi adakah kita ni nak orang kata celus ataupun nak lari lagi daripada apa sebenarnya yang telah Nabi ajarkan dan telah Allah SWT sampaikan kepada Nabi. Jadi bila mana Allah sebut, Allah berikan ujian kepada kita, saya katakan tadi, bila Allah sebut bila mana Allah berikan sedikit ketakutan berkaitan dengan hati, kelaparan berkaitan dengan kita punya perut, atau bila mana kita berpuasa kita menahan diri daripada lapar dan dahaga. Kemudian Allah sebut wa naqsiminal amwali wal anfusi was samarat. Bila Allah berikan sedikit ujian kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan tanaman-tanaman, ataupun bila mana kita tahu tanaman-tanaman yang kita tanam hasil rosak disebabkan oleh Allah turunkan kemarau yang panjang. Biasa dekat Malaysia ni jarang. Saya pernah berada di bumi Maghribi. Ketika saya berada di sana, 1 tahun lebih kurang 8 bulan Allah berikan kemarau kepada bumi Morocco waktu tu. Orang Maghribi ni tak makan nasi, dia makan roti. Jadi tanaman gandum ni musnah. Jadi bagaimana sedikit saja Allah berikan, adakah kita ni mampu, ataupun umat Nabi Muhammad yang Allah SWT berikan banyak sebenarnya rahmat. Tuan-tuan, kita ni di Malaysia terutama ni, saya katakan rahmat yang sangat luas Allah berikan barakah kepada kita, tuan-tuan. Sebab apa saya katakan Allah beri rahmat? Tuan-tuan, adik-adik datang kat Malaysia, kalau dekat negara-negara Arab sekalipun, dekat Malaysia apa yang adik-adik dapat? Nak hadir kelas-kelas pengajian macam ni, kuliah daripada kuliah subuh ada, kuliah zuhur ada, tak sempat kuliah zuhur ada kuliah duha muslimat, asar kadang-kadang ada bacaan kitab, ni kuliah maghrib. Ada setengah tempat buat kuliah selepas isyak. Biasanya lepas isyak ni dia dah tak ada kuliah, makan kan. Tapi ada. Saya katakan di Malaysia ni rahmat. Kalau adik-adik pergi, saya ni duduk di Maghribi 13 tahun, kata lama sangat. Tapi di negara-negara Arab ni tak akan dapat apa yang kita lalui dan kita dapat di Malaysia. Saya tahun pertama pergi ke Maghribi ni, pergi masjid besar ni, rasa kita dah biasa duduk dalam majlis ilmu, kita pun pergi ke masjid. Apa yang saya dapat dalam masjid lepas selesai solat maghrib ni, saya kongsi pengalaman saya, selesai solat maghrib berjemaah, yang ada dekat depan tu TV je, tuan-tuan, adik-adik. TV, kemudian dia pasang video, ada ustaz ceramah dalam tu. Kemudian saya dengar. Jadi kesimpulan yang saya buat apa? Saya dengar ceramah, saya tanya soalan, saya lah yang jawab soalan. Sebab apa? Sebab itu disebabkan itu antara mungkin di atas dasar pemerintahan. Tetapi memang kalau tuan-tuan pun yang biasa pergi ke Mekah, ke Madinah, biasa tazkirah yang beri pun mutawif kita yang bagi kan, tazkirah biasanya. Tapi saya katakan dekat Malaysia ni tuan-tuan, kelas pengajian ilmu ni sangat banyak.
setiap hari. Zuhur waktu bekerja pun ada peluang, walaupun sebelum kita solat zuhur atau selepas solat zuhur tu ada peluang untuk kita dengar kuliah walaupun tazkirah pendek. Jadi alhamdulillah saya katakan. Jadi saya katakan kembali bila mana Allah sebut, saya katakan tadi dalam surah bila mana konsep qalu innalillah tu daripada Allah aku datang, kepada Allah aku kembali. Apa sebenarnya Allah nak berikan bila mana Allah turunkan musibah? Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yang pertama sekali ayat 157 Allah sebut bila mana Allah turunkan satu-satu ujian ataupun musibah kepada seseorang, perkara pertama, keutamaan yang pertama yang Allah nak berikan adalah Allah akan berselawat ke atas mereka ataupun Allah beri keampunan. Allah sebut ulaika alaihim salawatu min rabbihim, Allah berselawat ataupun beri keampunan kepada mereka yang Allah timpakan musibah ataupun ujian. Kemudian yang kedua Allah sebut warahmah, Allah berikan rahmat kepada mereka yang Allah turunkan ujian ataupun musibah. Dan yang ketiga, keutamaan ataupun perkara ketiga Allah nak berikan bila mana Allah turunkan musibah ataupun ujian, Allah sebut wa ulaika humul muhtadun. Allah nak beri mereka ni petunjuk apa? Supaya mencari redha dan mencari jalan bagaimana mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi ini tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, saya bagi contoh bila mana saya bercerita tentang hikmah. Contoh, saya katakan contoh yang kita lalui sendiri. Saya katakan bila mana kena Covid 2 tahun pelbagai kekangan, kemudian Allah timpakan ujian kepada sahabat kita. Bagaimana sahabat-sahabat kita yang terkesan dengan banjir. Kalau Covid ni berkaitan dengan hati, bila kita berpuasa berkaitan dengan menahan diri daripada lapar, berkaitan dengan bagaimana Allah hilangkan sedikit ataupun Allah tarik sedikit nikmat. Tentang harta benda Allah rosakkan sahabat-sahabat kita yang terkesan dengan banjir tahun lepas. Bagaimana yang ada mereka yang hampir keseluruhan rata mereka lenyap sekelip mata. Bagaimana Allah turunkan. Jadi bagaimana Allah kata bila Allah turunkan, bila mana Allah gentarkan jiwa kita ni, kalau berkaitan dengan kita punya jiwa ni, jiwa ni maksudnya bila mana kita ni, kalau kita rasa Allah turunkan sesuatu ujian tu, kita rasa nak marah je, kita rasa sentiasa rasa ada tidak sangka baik kepada Allah, su'uzzan je, maka apa yang Allah nak berikan kepada, saya katakan tadi 3 perkara tu Allah tak akan berikan kepada mereka. Tetapi bila mana mereka yang Allah timpakan ujian ni, mereka rasa apa yang mereka lalui, yang mereka, saya kata bukan senang. Saya kata mungkin tuan-tuan ada sahabat atau keluarga tuan-tuan yang meninggal disebabkan Covid, saya tahu bukan senang. Mungkin ustaz ni kata senang je ni, tapi saya sendiri melalui tuan-tuan bagaimana fasa 1 bulan saya beremosi duduk di dalam hospital disebabkan Covid. Saya Covid 50-50 sehingga saya kena dialisis, dada saya kena tepuk, tuan-tuan bayangkan adik-adik. Tetapi alhamdulillah Allah beri saya peluang yang kedua untuk dan ada hikmah di sebalik apa yang saya dapat yang saya boleh kongsikan. Mungkin saya fikir saya terlalu lama bermusafir ke negara orang. Saya katakan saya duduk di Maghribi sebab saya baru je pulang daripada Maghribi waktu PKP kali kedua. Saya masih lagi dalam pengajian. Tetapi bila mana Allah turunkan bagi saya ujian, saya fikir hikmah di sebaliknya. Mungkin saya ini terlalu lama bermusafir, kurang duduk hadir bersama masyarakat, khususnya masyarakat di Malaysia. Alhamdulillah selepas bila start bulan Ramadan, saya katakan selepas saya hampir pulih keseluruhan daripada proses pemulihan Covid, alhamdulillah Allah berikan saya banyak peluang untuk menyebarkan bersama-sama, untuk berkongsi ilmu yang saya ada bersama masyarakat secara umum. Jadi itu hikmah yang saya dapat sendiri bila mana saya terkesan dengan Covid. Tapi saya nak bawakan satu contoh lain tuan-tuan adik-adik yang dirahmati Allah. Kita di Malaysia ni bermazhab Syafi'i kan. Adakah kita kenal, saya katakan, Imam Syafi'i? Bagaimana saya nak katakan bawa satu contoh yang Allah turunkan ujian dan Allah berikan rahmat dan Allah beri petunjuk kepada satu daripada ilmuwan ataupun ulama Islam yang tersohor, yang kita di Malaysia ni kita bermajoriti bermazhab Syafi'i. Kita boleh 4 mazhab tu boleh diamalkan, tapi perlu belajar dan kita perlu tahulah kaedah dia. Cumanya kita di Malaysia bila kita kata bermazhab Syafi'i, adakah kita kenal sepenuhnya Imam Syafi'i? Imam Syafi'i lahir di mana? Di Gaza, Palestin. Asal usul Imam Syafi'i daripada mana? Asal usul daripada mana, adik? Imam Syafi'i asalnya daripada
keturunan dia, sebelah bapa dia adalah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelah datuk Nabi Abdul Manaf, dia daripada keturunan Bani Hashim. Kalau sebelah mak Imam Syafi'i ni keturunan Bani Azmar, juga daripada Mekah. Jadi apa yang saya nak bawakan contoh, kenapa saya bawa contoh Imam Syafi'i, sebab Imam Syafi'i ni umur dia 2 tahun Allah dah beri dia ujian berat. Umur dia 2 tahun dia dah hidup yatim, bapa dia dah tiada, dia hidup susah dengan mak dia. Kalau kita baca riwayat hidup Imam Syafi'i ni, adik-adik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, sedih bagaimana Imam Syafi'i ni bila mana umur 2 tahun mak dia bawa berhijrah daripada Palestin ni, Gaza, ke Mekah untuk mencari salah-silah keluarga dia lah, datuk dia, dan juga tujuan dia untuk menuntut ilmu. Bila mana sampai satu tahap, kita tahu dalam riwayat hidup Imam Syafi'i ni, tok guru dia pernah tanya, bila mana macam adik-adik ni duduk, apa yang kau tulis? Sebab apa Imam Syafi'i waktu tu tulis tak ada pen, tak ada apa. Dia tulis pakai apa? Pakai air liur je. Nak kata waktu tu susah ni Imam Syafi'i, tetapi dia nak belajar ilmu, dia tulis pakai air liur. Tok guru dia tanya, dan dia tanya, dan kita tahu memang Imam Syafi'i ni ingatan dia sangat kuat. Umur dia 2 tahun Allah uji dia, kemudian Allah uji tak ada apa-apa, Allah uji dia hidup susah dengan mak dia, berhijrah ke Mekah, dapat pendidikan, belajar ilmu. Ketika di Mekah tu dia boleh sempat berguru dengan siapa? Imam Syafi'i sempat berguru dengan Imam Malik. Dia tak sempat berguru dengan Imam Abu Hanifah, sebab Imam Syafi'i lahir 150 Hijrah, waktu itulah wafatnya Imam Abu Hanifah daripada mazhab Hanafi. Tapi Imam Malik daripada mazhab Maliki yang mewujudkan ataupun yang menyebarkan fahaman tentang mazhab Maliki, dia sempat berguru, sebab Imam Malik dia wafat tahun berapa? 179 Hijrah. Kemudian Allah dah beri dia kesusahan pada peringkat Allah, dan dia berjaya sampai satu tahap dia jadi gubernur dalam satu pemerintahan Islam ketika zaman tu. Umur dia muda lagi, dia jadi gubernur di Yaman, dihantar ke Yaman. Allah uji dia lagi sekali, tuan-tuan muslimin muslimat. Dia orang baik ni, Allah sentiasa uji dia. Allah uji dia ketika itu, dia difitnah. Tu fitnah ni tuan-tuan adik-adik, Allah sebut, Allah tekankan dalam Quran, al-fitnah tu asyaddu minal qatl. Maksudnya bukanlah membunuh tu hukum dia lebih berat daripada fitnah, tapi Allah nak ceritakan bab fitnah ni. Fitnah ni bukan zaman moden sekarang ni lagi senang kan, media sosial viral semua sekejap. Zaman dulu lagi ada golongan-golongan yang fitnah orang-orang. Sebab fitnah ni kesan dia apa? Tengok kepada kesan, saya bagi contoh Imam Syafi'i bila mana dia difitnah bersama dengan golongan puak-puak Syiah ketika itu. Puak-puak Syiah ni nak jatuhkan kerajaan pemerintahan Islam, kerajaan waktu itu kerajaan Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Jadi waktu tu Imam Syafi'i di Yaman. Jadi bila mana pemerintah Islam dengar yang Imam Syafi'i termasuk orang-orang yang nak cuba nak jatuhkan kerajaan ketika itu, Imam Syafi'i, tuan-tuan adik-adik boleh bayangkan, daripada Yaman diheret sampai ke Baghdad, nak menghadap khalifah ketika itu, Khalifah Harun al-Rashid, salah seorang daripada pemerintah daripada kerajaan Bani Abbasiyah. Jadi waktu tu tuan-tuan Allah turunkan lagi ujian bagaimana. Waktu tu Imam Syafi'i rasa takut. Waktu peringkat awal tu kita tahu Imam Syafi'i umur 2 tahun, masa tu dia belajar susah, dia pergi belajar dalam keadaan yang sangat susah. Bila mana dia dapat sedikit kesenangan, Allah uji dia lagi. Hampir-hampir ketika itu bila dia bawa dia heret daripada Yaman ke Baghdad menghadap khalifah, hampir dipancung ketika itu. Tetapi yang menyelamatkan dia ketika Allah juga yang selamatkan. Tetapi sebab dia ketika itu ada salah seorang daripada penasihat ataupun qadi. Kalau pemerintah Islam dulu, qadi ni adalah penasihat agama, orang paling kanan kepada raja ataupun sultanah pemerintah. Jadi qadi tersebut adalah anak murid kepada Imam Abu Hanifah. Dan Imam Syafi'i ni masa dia di Yaman ni, waktu dia di Mekah lagi, nama dia dah popular. Sebab kita tahu Imam Syafi'i ni ingatan dia sangat kuat, dan juga dia dari segi kalau kita adik-adik pernah tengok kitab berapa puluh jilid kitab Al-Um Imam Syafi'i tulis. Kitab Al-Um yang kitab yang khusus cerita tentang kaedah fiqh. Kalau kita tahu Imam Malik ni, kitab yang popular karangan Imam Malik, kitab Al-Muwatta Imam Malik daripada mazhab Maliki. Kalau ada Imam Syafi'i dia kitab Al-Um, banyak lagi kitab-kitab dia yang kecil-kecil yang dia tulis. Cuma ni bila mana Allah uji dia,
difitnah, hampir dipancung, dan qadi tersebut nama dia Muhammad bin Yahya. Qadi ni kenal kepada Imam Syafi'i, kemudian disebut nama dia ni siapa nama Imam Syafi'i? Muhammad Idris Syafi'i kan gelaran dia tu. Muhammad bin Idris, sampailah kepada keturunan pada datuk dia ni keturunan Nabi. Kemudian qadi tersebut pun dia verify lah bahawasanya inilah Imam Syafi'i yang dikatakan faqih dalam ilmu, ataupun yang ingatan dia sangat kuat dan sangat bagus dalam menyampaikan ilmu dia. Dan akhir sekali apa yang Allah nak berikan, Allah selamatkan dia. Itu sebab Allah berikan keampunan, berselawat ke atas mereka yang Allah berikan ujian. Dan seterusnya, bila mana Imam Syafi'i dah terlepas daripada hukuman pancung, tetapi dia kena duduk di bawah pengawasan qadi tersebut. Jadi apa yang Allah nak berikan waktu tu, Allah nak berikan dia rahmat. Sebab apa? Sebab bila mana dia berada di Mekah, dalam kepala Imam Syafi'i dah ada madrasah ataupun fiqh mazhab Maliki, sebab dia berguru dengan Imam Malik direct. Bila mana qadi saya katakan Muhammad bin Yahya ni anak murid kepada Imam Abu Hanifah, jadi dia bila mana dia kena duduk di bawah pengawasan qadi tersebut, dia melazimi kelas-kelas pengajian qadi tersebut, maka apa yang dia dapat pula fiqh daripada mazhab Hanafi. Sebab kita tahu madrasah Imam Malik ni dipanggil hujah-hujah yang dibawakan oleh Imam Malik dalam kaedah fiqh ni lebih kepada madrasah hadis. Kalau kita Muwatta tu, kalau kita tahu hukum-hukum fiqh yang dikeluarkan daripada Muwatta, tetapi daripada hadis-hadis yang diriwayatkan. Maksudnya hadis kita baca tu matan hadis dalam Muwatta, tetapi yang menyatakan hukum-hukum fiqh. Dan juga kalau mazhab mazhab Hanafi ni daripada Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah ni dia punya pandangan ataupun madrasah dia panggil madrasah ataupun madrasah hujah-hujah yang lebih kepada logik akal. Jadi dua fiqh mazhab daripada dua hujah yang berbeza, dua imam yang berbeza, Imam Syafi'i ini dapat. Itu sebab Allah sebut, bukan Allah SWT sebut, kebanyakan ilmuwan ulama-ulama Islam yang lahir selepas daripada Imam Syafi'i ke, yang sezaman dengan dia, menyatakan Imam Syafi'i ini adalah rahmat kepada dunia ilmu. Sebab apa? Bila mana pertemuan di antara dua mazhab Maliki dengan Hanafi ni, Imam Syafi'i datang di tengah-tengah. Dan akhir sekali Imam Ahmad Ibn Hanbal kan, daripada mazhab Hanbali, sempat berguru dengan Imam Syafi'i. Jadi itu adik-adik, tuan-tuan muslimin yang rahmati Allah, saya katakan bila mana Allah dah beri ujian kepada Imam Syafi'i, beri rahmat dia dua-dua, dia jadi satu orang antara pendamai bila mana datangnya perbalahan dalam ilmuan, perbalahan ilmiah di antara dua mazhab berbeza ataupun dua pandangan berbeza, dia menjadi orang tengah. Jadi selepas daripada itu, saya katakan yang ketiga, bila mana Allah dah berikan dua keutamaan, dan akhir sekali kita tahu Imam Syafi'i ini riwayat hidup dia akhir 199 Hijrah, Imam Syafi'i berhijrah ke mana? Ke Mesir. Kan? Sebab kalau kita tahu Imam Syafi'i dia ada qaul qadim dengan qaul jadid. Maksudnya qaul qadim tu dia punya pandangan-pandangan dia ataupun hukum-hukum yang dinyatakan tu sebelum dia berhijrah ke Mesir. Dia duduk Mesir 5 tahun, sebab Imam Syafi'i ini berhijrah 199, dia wafat 204 Hijrah. Dia wafat di Mesir. Jadi apa yang Allah nak beri, Ustaz kata tadi, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. 5 tahun bila berada di Mesir, kita tahu kebanyakan bukan Imam Syafi'i je, bila mana kebanyakan ulama-ulama yang Allah angkat dia menjadi ulama yang tersohor ataupun yang menyebarkan agama Islam selepas wafatnya Nabi, para sahabat ni, di akhir hujung hayat mereka ni, kebanyakan mereka ni akan cuba untuk mencari jalan menuju syurga Allah SWT. Sebab tu kalau kita tengok contoh Imam Al-Ghazali, dia tulis kitab Ihya Ulumuddin kan, ataupun kitab Bidayah wa Nihayah, bagaimana jalan menuju ke syurga. Jadi itu yang petunjuk Allah tunjukkan, bagaimana Allah sebut bila Allah turunkan ujian, Allah kalau engkau tak bersama dengan Allah, mengadu kepada selain daripada Allah, maka Allah tak akan beri dia rahmat, Allah tak akan sampaikan dia kepada petunjuk yang Allah nak berikan pada mereka yang ditimpa musibah. Jadi sebab tu 5 tahun terakhir qaul jadid ataupun
hujah-hujah yang dibawa bila mana Imam Syafi'i di Mesir ni dia lebih ringan. Maksudnya bukan lebih ringan, dia dari segi, kita tahu Imam Syafi'i ni dia sangat straight dalam memberikan hukum-hukum fiqah. Kalau kita belajar dia berbanding dengan imam mazhab yang lain. Tetapi bila dia sampai ke Mesir tu, dia slowkan sikit. Bukannya maksudnya dia ubah, tetapi cara dia memberikan ataupun menyatakan satu-satu hukum tu lebih ringan lagi. Tak syadid dia panggil dalam bahasa Arab dia. Jadi itu Allah beri, dia nak bagi petunjuk bagaimana Allah nak channelkan dia jalan nak mencari juga Allah, ataupun jalan nak mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sebenarnya banyak lagi contoh tuan-tuan adik-adik. Kalau kita nak cerita tentang bagaimana musibah ni, hikmah di sebalik musibah yang Allah nak turunkan kepada seseorang tu, kalau kita rasa ni kita ni 2 tahun ni banyak sangat kita tak boleh nak buat, dan banyak sangat yang kita lalui. Mungkin saya katakan sahabat kita, kenalan kita, kita doakan yang mereka yang dah meninggalkan kita bersama-sama orang beriman. Mudah-mudahan kita berjumpa bila Allah bangunkan di pada mahsyar tu, dihitung, dihisab dengan amal kebaikan. Sebab apa? Sebab Allah sebut kan, kullu nafsin za'iqatul maut wallahu yatawaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap yang pasti yang menyawa tu pasti akan mati, dan sesungguhnya ganjaran pahala ni, amal kebaikan yang kita lakukan, aktiviti seharian di muka bumi di dunia sementara ni, Allah tak akan hitung dan hisab di sini. Maksudnya Allah tak bayar cash. Allah akan hitung dan hisab di hari kiamat. Kalau Allah bayar cash ni tuan-tuan, masuk je surau tu, masuk rumah Allah, Allah bayar cash, boleh bayangkan. Saya rasa tak muat ni, kena extend setiap bulan kot, kena extend ni, penuh je rumah Allah. Tetapi Allah janji, Allah hitung dengan amalan kebaikan, amalan aktiviti kita yang kita lakukan, yang kita kata amar ma'ruf ni, perkara kebaikan ni, Allah sebut wallahu yatawaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Allah akan berikan ganjaran tu pada hari kiamat. Jadi saya katakan bukan saja imam 4 mazhab Imam Syafi'i. Kemudian kalau ada yang baca riwayat kisah tentang, saya katakan tadi dalam Quran, bagaimana Nabi Musa sendiri bila mana dia tak ada tempat nak mengadu kepada Allah, dia kembali dia mengadu. Sebab Allah sebut allazina iza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nabi Ayub sendiri, bagaimana Nabi Muhammad, Nabi kita sendiri, bila mana dia beruzlah ketika mana dia peristiwa Isra Mi'raj kan, bagaimana kita tahu dakwah Nabi selama 23 tahun, 10 tahun di Madinah, 13 tahun di Mekah, Nabi dicaci, dihina semua, tetapi kesabaran Nabi itu sangat tinggi. Tetapi satu masa Nabi ada juga beruzlah untuk memohon, mengadu kepada Allah SWT. Sebab apa? Sebab kepada pencipta saja yang kita boleh dapat. Allah sendiri sebut, sebab Allah yang tahu. Sebab saya Ustaz sebut la yukallifullahu nafsan illa usaha. Pencipta kita Allah sini yang tahu kemampuan kita ni, apa yang Allah nak berikan bebanan tanggungjawabkan kepada kita ni. Kalau kita mampu lakukan, Allah akan berikan. Kalau kita tak mampu, Allah tak akan berikan. Jadi saya katakan selain daripada Imam Syafi'i, Imam 6 hadis kita, Imam Bukhari, Imam Muslim. Kalau tahu Imam Bukhari riwayat hidup di akhir riwayat Imam Bukhari ni tak, nak panggil istilah tak didendang. Imam Bukhari ni hidup selepas zaman Imam 4 mazhab. Kita tahu, kita belajar kitab Syarah Sahih Bukhari, beratus ribu hadis Imam Bukhari ni nak cari hadis sahih. Tapi kalau kita baca sejarah hidup Imam Bukhari, akhir riwayat hidup ni di kampung sendiri, orang kampung ni tak benarkan untuk mengajar. Disebabkan apa? Disebabkan oleh fitnah. Disebabkan oleh fitnah. Sebab ketika al-fitnatu asyaddu minal qatl. Bagaimana Allah sebut fitnah tu, kesannya sebenarnya kalau kita tadabbur ayat tu, kesannya tu lebih teruk daripada, bukan nak maksudnya membunuh tu lebih teruk, tetapi kesan daripada fitnah tu akan berpanjangan. Jadi saya katakan bila mana Allah turunkan musibah, apa kesimpulan yang kita dapat daripada apa yang Allah berikan? 3 keutamaan tadi. Yang pertama, Allah saya sebutkan, Allah akan beri keampunan dan berselawat kepada mereka yang Allah timpakan ujian. Yang kedua, Allah beri rahmat kepada mereka. Dan yang ketiga, Allah beri petunjuk kepada mereka yang Allah timpakan musibah. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, ma yazalul bala'i bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma alaihi khati'ah. Maksudnya ujian selalu bersama dengan orang-orang yang beriman, sama ada lelaki ataupun perempuan, baik dalam diri, anak dan juga hartanya, sehingga dia bertemu dengan Allah SWT dalam keadaan tidak mempunyai satu kesalahan pun.
hadis riwayat Tirmizi. Maksudnya dekat sini bila mana dia nak berjumpa dengan Allah tu, dia katakan tak kira lelaki atau perempuan ni, Allah akan uji dia sama ada daripada diri dia, anak-anak dia ataupun harta dia. Macam saya katakan tadi dalam ayat Al-Baqarah 155, Allah akan uji dia dalam pelbagai cabaran, tetapi kalau kita dapat hadapi dalam keadaan yang baik, kita sentiasa husnuzan dengan Allah SWT atas musibah yang Allah berikan, nescaya bila bertemu dengan Allah, Allah SWT akan berikan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Baqarah ayat 157. Jadi kesimpulan yang pertama yang sahabat saya buatkan daripada apa yang saya kongsikan bersama adik-adik tuan-tuan muslimin pada malam ni, yang pertama, bila mana seharusnya orang yang diuji Allah SWT tu, yang bila ditimpa musibah harus bersyukur dan sentiasa cuba untuk tersenyum. Sebab bukan senang saya katakan. Bersyukur tu mungkin kita boleh bersyukur, tetapi kalau sahabat kita, keluarga kita yang meninggal disebabkan oleh COVID, adakah kita mampu untuk tersenyum? Tetapi itu yang Allah Nabi ajarkan kepada kita. Apa yang bila kita lalui itu, jangan kita rasa nak marah, jangan kita rasa menyesal apa yang berlaku ni COVID ni, sebab tuduh sesama sendiri COVID datang. Bukan, sebab bila mana saya katakan Allah sebut sendiri Allah nak berikan ujian kebaikan kepada seseorang tu, jangan kita nak tuduh sesiapa yang bawa punca dia, tetapi kita redha dan juga kita lalukan benda tu, dan insya-Allah Allah akan berikan kebaikan kepada kita. Yang kedua, bila mana kesimpulan saya dapat buat, orang yang sabar mendapat ujian, orang yang sabar ketika mendapat ujian daripada Allah, maka dia akan mendapat 3 keutamaan yang saya sebut tadi ya. 3 keutamaan. Yang pertama, Allah beri rahmat. Yang pertama, Allah beri keampunan. Yang kedua, rahmat. Dan 3, petunjuk kepada Allah Taala. Yang seterusnya, sesiapa yang Allah inginkan kebaikan, seperti mana sabda Nabi, man yuridillahu bihi khairan yusibu minhu. Sesiapa yang Allah nak beri kebaikan kepada mereka, Allah akan uji mereka dahulu, Allah akan timpakan musibah kepada mereka. Jadi adik-adik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya katakan musibah ni dia kena bezakan. Sebab saya katakan dalam istilah bahasa Arab ni, bila kita tafsir secara terjemahan secara terus, kena perhatikan maksud dia. Sebab musibah, antara ujian, musibah dan bencana ni, ujian dan musibah satu benda yang sama. Bila sampai maksud bencana tu ada satu benda yang berlainan. Bila bila belajar bahasa Arab ni, kita terjemahan, bila kita dah terjemah apa yang kita baca dalam Al-Quran tu sebab kita kena tadaburkan, kena kaitkan dengan, kalau tak ada dalam Al-Quran, kita kaitkan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Sebab apa? Sebab hadis Nabi itu antara rujukan. Sebab kalau kita tahu Nabi sebelum dia wafat, bila mana khutbah dia yang terakhir Nabi sebut, biasa kalau khutbah terakhir ni yang kita ingat apa, orang sebut umati kan. Tapi kandungan kalau kita baca khutbah terakhir ni, Nabi sebut bagaimana nak jadi mukmin sejati ni. 2 perkara yang kita perlu pegang. Yang pertama apa? Adik-adik ni alhamdulillah kat depan ni pegang Al-Quran. Sebab dalam Al-Quran tu saya katakan, sebab apa? Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Dalam Al-Quran tu adalah dah cerita semua benda yang diceritakan umat-umat yang sebelum daripada umat Nabi Muhammad. Yang kedua, Nabi sebut lagi dalam khutbah terakhir tu, peganglah pada sunnahku, sunnatullah lah, sunnah daripada ataupun hadis-hadis yang diriwayatkan sama ada daripada sahabat, daripada isteri Nabi, ataupun yang disampaikan terus kepada kita. Jadi 2 perkara ni yang Nabi sebut bila mana dalam khutbah terakhir dia nak jadi seorang mukmin yang sejati. Di Al-Quran yang kita tinggalkan, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kita jangan tinggalkan. Sebab apa? Dalam tu semua ada apa yang kita rasa benda ni kita tak pernah dengar, tetapi sebenarnya Allah dah sebut dalam Al-Quran. Saya katakan banyak kisah-kisah, even bila saya katakan dalam puasa tadi, ayat kewajipan berpuasa ni, Allah wajibkan kita berpuasa seperti mana orang-orang yang terdahulu berpuasa. Maksudnya bukanlah umat Nabi Muhammad ni umat yang pertama berpuasa kan. Umat-umat Nabi sebelum tu juga diperintahkan berpuasa, cuma kaedah dan juga cara dia berlainan. Tu yang dipanggil kadang-kadang orang sebut puasa Nabi Daud kan. Bagaimana kaum Nabi Daud disuruh berpuasa. Dan banyak juga kisah-kisah saya katakan. Bukan tu saja, bila mana kalau adik-adik tengok cerita tentang musibah dalam surah Al-Hadid kan, ada cerita tentang bagaimana Allah, bila mana Allah turunkan musibah, Allah kata kembali kepada Allah. Sebab apa? Daripada Allah lah kita datang, kepada Allah lah kita kembali.
Jadi adik-adik muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan perkongsian saya pada malam ni saya katakan bukan saja dapat bermanfaat pada adik-adik muslimin muslimat yang hadir pada malam ni, mudah-mudahan dapat juga disampaikan kepada masyarakat secara umum insya-Allah, dan mudah-mudahan perkongsian saya pada malam ni dapat diamalkan dan istiqamah dalam, terutama adik-adik ini para hufaz ni. Alhamdulillah Allah berikan peluang untuk, bukan senang menghafal Al-Quran senang, tetapi nak menjaga Al-Quran, adik-adik kat depan ni boleh tahu kan, nak menghafal boleh hafal, tak ada masalah. Bagi satu muka surat tak sampai 5 minit boleh hafal, tetapi nak jaga dia tu, nak ingat dia sepanjang masa tu, itu yang susah. Tetapi bila kita istiqamah, kita biasa lakukan selalu, hafalan kita ulang, insya-Allah Allah akan mudahkan kita punya hafalan. Dan juga terima kasih sekali lagi pada pihak surau. Mudah-mudahan ada peluang dan ruang kita bertemu pada perkongsian ataupun kuliah akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa inda al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.